Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari merupakan hari yang kelima arahan restricted movement oleh pihak kerajaan. Maka saya kira pagi ni saya nak berkongsi sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim berkenaan tentang satu orang syuhada yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haza a'zamun nas syahadatan inda rabbil alamin. A'zamun nas inda syahidah. Syuhada yang paling agung inda rabbil alamin, di sisi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi insya-Allah tuan-tuan saya nak baca dulu sikit kot, saya cukup seronok sendiri pula sekali lagi ni. Audio dengar tak? Insya-Allah. Maka kita menghormati arahan untuk kita tidak melaksanakan sebarang aktiviti di masjid buat masa ini. Namun kita tidak restrictedkan kita punya kuliah dan perbincangan kita sekadar di masjid. Kita lakukan juga di beranda di rumah saya ni pagi ni, insya-Allah bertemankan suasana pagi di belakang saya ni, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi boleh kot saya nak kongsi sedikit tentang kisah manusia yang syahid yang paling agung disebut oleh baginda Nabi. A'zamun nas, agung seagung-agung manusia, syahid yang paling agung disebut oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Muhammad Saiful Abdul Wahab tajuk apa hari ni? Tajuk dia tentang kisah tentang seorang syuhada yang paling agung, disebutkan oleh baginda Nabi SAW sebagai hadza a'zamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Inilah lelaki, inilah syuhada, syahid yang paling agung di sisi Allah, Tuhan sekalian alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kita akan membicarakan hadis ini, insya-Allah. Alright. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjal fayatawajjahu qablahu rajulun minal mu'minin fatalqahu masalihud dajjal. Fifi korang sihat sikit, saya demam. Saya sambung ramai tegur mic saya ni, tapi tak tahu bunyi tak bunyi ni. Komen sikit audio ni, saya nak sambung bacaan. Saya ulang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal fayatawajjatu qablahu rajulun minal mu'minin fatalqahu masalihud dajjal. Maka akan yakhrujud dajjal, keluarlah. Maka ketika mana keluar dajjal, fayatawajjahu qablahu rajulun minal mu'minin, datang satu orang lelaki, rajulun disebut rajulun mufrad, satu orang lelaki yang datang, fayatawajjahu menghadapnya, pi ke arahnya. Tapi Nabi guna perkataan fayatawajjahu, menghadapnya, maksudnya lelaki ini pergi menghadap dajjal. Bila menggunakan perkataan fayatawajjahu ni bermaksud
pergi menghadap Dajjal, bermaksud ketika era ini bermaksud Dajjal telah pun memiliki tampuk pemerintahan. Dia telah pun ada struktur organisasi dia. Dia telah pun ada para pengawalnya. Dia telah pun ada sistem dia. Dia telah pun ada para pengikutnya. Dia telah pun ada organisasinya. Maka lelaki ini, kata Nabi, fayatawajjahu rajulun. Lelaki ini pergi menghadap dia, satu orang lelaki. Rajulun minal mu'minin. Lelaki beriman ini pergi menghadapnya. Fatalqahul masalihul dajjal. Maka masalihul masalih. Maka dia ditahan. Masa di pintu gerbang tu nak masuk menghadap Dajjal itu, dia ditahan oleh para lelaki pengawal AJK Dajjal. Para tentera-tentera ada yang lengkap bersenjata. Disebutkan dalam hadis ini, lelaki-lelaki yang lengkap bersenjata yang telah siap menghalang lelaki beriman ini untuk bertemu dengan Dajjal. Fayaquluna lahu. Mereka berkatakan kepadanya, aina ta'midu? Kemana kamu nak pi ni? Ya? Nak pi mana ni? Apa tujuan kamu ni? Bertanya kepada lelaki beriman ini. Maksudnya, seperti mana saya beritahu tadi itu, ketika itu Dajjal telah ada sistem sendiri, telah ada organisasi sendiri, telah ada askar sendiri. Maknanya dia naik nanti itu bukan dia naik dalam mesej individu, dia duduk seorang-seorang di rumah. Tidak. Dia ada organisasi dia. Dia ada pemerintahan dia. Dia ada struktur dia. Dia ada sistem dia. Maka telah ada lah para pengawal, para tentera yang lengkap bersenjata mengawal dan menahan lelaki beriman ini. Bertanya, awak nak pergi mana? Maka kata lelaki itu, a'midu ila hadzal ladzi kharaja. Aku nak pergi kepada lelaki ini, kepada orang ini, kepada bos sampah ini, allazi kharaja, yang baru keluar ni, yang keluar ni. Siapa? Dia merujuk kepada Dajjal lah. Aku nak pergi kepada dia, orang ni yang keluar ni. Pergi kepada orang yang telah muncul ni, benda yang keluar ni. Syabitri tak ubah sihat. Maka dia beritahu dekat para pengawal itu. Bagi saya dia bukan pengawal lah, dia tentera. Sebab disebut dalam hadis masalihul masalih Dajjal, maksud satu tentera yang berlengkap sistem dah, yang ada uniform dia sendiri. Yang standardized, bukan je satu orang, dua orang enggak, bukan. Satu pasukan. Maka dia kata nak pergi mana? Lelaki beriman dia kata aku nak pergi menghadap bos hampa yang keluar ni. Lelaki yang keluar ni. Satu orang lelaki yang keluar yang hampa anggap sebagai bos hampa ni, aku nak pergi menghadap dia. Maka kata para tentera ini, fayaquluna lahu aw ma tu'minu bi rabbina. Han tak percaya ke kepada Tuhan kami? Rabbina, dia guna perkataan Rabbina, Nabi guna perkataan Rabbina. Kenapa han nak pi dengan sense of anger, dengan sense of nampak macam nak pi petikai, nampak macam nak pi berhujah. Semua orang okey ya, tiba-tiba hang nak main fight macam ni. Kita hang nak main fight macam ni, aw man tu'minu bi rabbina. Han tak percaya ke kepada Tuhan kita? Tak percaya ke kepada Tuhan kita? Tuhan kami, Tuhan kita. Ya? Maknanya tuan-tuan, ketika ini mereka pada fasa telah pun menganggap Nabi Dajjal itu adalah Tuhan. Maknanya kita telah sedia maklum Dajjal keluar dalam beberapa fasa. Pada ketika awalnya dia akan melabelkan dirinya sebagai Mesiah, penyelamat. Ada yang mengatakan dia akan melabelkan dirinya sebagai Nabi Isa dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah penyelamat. Bila pengaruh dia telah menebal, pengaruhnya telah banyak, dia akan mula mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Maka hadis yang sedang kita bincang ini adalah hadis pada fasa Dajjal telah pun meletakkan status dia, kedudukannya sebagai Tuhan. Kerana itulah para tentera ini mengatakan kepada lelaki tersebut, adakah kau tak mau percaya kepada Tuhan kami? Maka fayaqulu, berkata lelaki itu, ma bi rabbina khafa'un. Kata lelaki itu, Tuhan kita, Tuhan kami ataupun Tuhan aku tak cacat. Tuhan aku tak macam ni lah, dia kata. Tuhan aku sempurna lah. Allah azim, subhanallah. Ya, maha suci Allah. Allah mulia, Allah azim, Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak cacat, Allah sempurna.
Maka kata lelaki ni, beraninya dia di depan out of beramai battalion askar Dajjal ni, dia kata, ma bi rabbina khafa'un. Tuhan aku tak cacat lah. Dajjal ni kan dia muka tak elok, mata tak elok kan. Berani lelaki ni. Okay. Maka orang tanya tadi, Dajjal cakap bahasa apa? Dalam hadis tak sebut dia cakap bahasa apa, cuma jelas dia seorang Yahudi. Kemungkinan besar bercakap bahasa Hebrew, kemungkinan besar bercakap bahasa yang difahami oleh satu dunia. Saya secara peribadi, saya yakin dan percaya antara bahasa bertuturannya bahasa Inggeris lah. Bukan merendahkan orang Inggeris, tapi bahasa yang difahami satu dunia. Kalau Dajjal keluar dengan bahasa-bahasa yang terpencil, yang tidak difahami oleh orang-orang lain satu dunia, bagaimana Dajjal nak menjalankan misi dia untuk satu dunia kan? So kemungkinan bahasa yang dikuasai oleh satu dunia lah. Okay. Tapi jelas dia adalah keturunan Yahudi kan. Baik. Saya nak sambung boleh lah, insya-Allah. Yang pasti tidak akan datang dengan dialek-dialek ataupun bahasa-bahasa yang terpencil saja yang orang tahu. Umat Izham is watching KAY up. Maka saya yakin dan percaya bukan satu bahasa yang satu dua orang saja yang faham. Bukan sekali Dajjal keluar bercakap bahasa Jawa pula kan. Tak faham lah orang. Dia tak mungkin dia akan cakap bahasa Inggeris lah. Kan? Logiknya pada zaman ini bahasa yang difahami oleh semua adalah bahasa Inggeris. Kemungkinan lah. Okay. Baik. Maka saya sambung. Maka dia kata, fayaqul ma bi rabbina khafa'un. Tuhan aku tak cacat, Tuhan aku tak lekeh macam aku. Macam lelaki yang apa anggap Tuhan ni. Tak macam ni, tak koman macam ni orang Penang kata. Maka fayaqulun, berkatalah sesama tentera ni ramai-ramai ni, korang ajak dia kata kat bos kita, dia kata kat Tuhan kita. Ketika itu mereka telah pun beriman kepada Dajjal sebagai Tuhan. Bukan dia kata kita punya bos, kita punya nabi, kita punya penyelamat, tetapi kita punya Tuhan. Maka lelaki beriman ini lelaki ini mufrad, seorang lelaki ini dia telah menghina Tuhan kita. Maka fayaqulun, berkata mereka sama mereka, uqtuluhu, bunuh dia. Maknanya undang-undang ketika itu telah tidak terpakai lagi kerana tentera-tentera Dajjal bebas untuk membunuh siapa saja yang nak bunuh. Bukan dia kata, oh dipok polis. Tidak. Bunuh dia. Maknanya ketika itu mereka telah menguasai undang-undang. Menguasai segalanya, maka mereka bebas untuk berbuat apa saja. Syarul Izwandi, saya tengah nak join majlis ilmu. InsyaAllah ni tengah InsyaAllah. Kita jumpa insyaAllah nanti nak. Syarul Izwandi Nasir. Bunuh dia. Maka dia beritahu sama mereka, kita bunuh lelaki ni. Bunuh dia. Maka fayaqul ba'duhum li ba'din, maka berkata pula sesama mereka, sebahagian yang lain berkata kepada sebahagian yang lain, wait a minute, tunggu sat. Alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunah. Bukan, tunggu sat, jangan bunuh lagi. Bukankah Tuhanmu ni, mereka merujuk kembali kepada Dajjal. Sesama mereka telah refer Dajjal sebagai Lord, sebagai Tuhan masa tu. So berkata salah seorang AJK tentera ini kata kepada kawan dia yang lain, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu. Bukankah bos kita, bukankah Tuhan kita telah berpesan kepada kita jangan bunuh sesiapa pun selagi tak inform kepada dia dulu. Bermaksud ada order zaman Dajjal nanti, you nak bunuh sesiapa, you nak angkat sesiapa, you nak buat apa pun kepada sesiapa, you must let me know. Ini satu sifat Dajjal, satu leadership Dajjal. Dia nak tahu setiap satu benda yang berlaku di bawah dia. Satu leadership yang berjaya jugalah. Tapi kita ambil contoh yang berjaya tu, jangan puji, jangan contohi dia tu. Dia nak tahu every single things that you did. Setiap satu benda yang kamu buat, I need to know, I want to know. Saya nak tahu. Maka berkata setiap seorang tentera dia ini, jangan bunuh lagi. Sebab Tuhan pernah pesan, nak bunuh sesiapa pun jangan bunuh selagi mana tak inform kepada dia. Biar dia check dulu, biar dia uji dulu. Okay. Amirul Syafiq, Ustaz, peristiwa ini berlaku di mana nanti? Wallahu ta'ala alam. Kita baca sampai habis, saya pun tak sure. Dalam hadis ni tak sebut di mana.
Baik. Pastinya di dunia lah noh. Dalam era menjelang akhir zaman. Mesti boleh sambung noh, insya-Allah. Qala fayantaliquna bihi ila dajjal. Maka mereka berkata, betul juga. So depa ikat dia, depa gari dia dan depa bawa dia pergi menghadap Dajjal yang sedang menunggu di dalam, yang sedang duk bersemayam di tahta dia, di satu center dia, command center dia. Wallahu taala alam di mana, saya tak tahu. Okey. Maka faiza ra'ahu al-mu'min, ketika mana dia dibawa masuk menghadap Dajjal, dan that was the first time yang lelaki ini melihat Dajjal dalam keadaan berdepan. So jelas sebab dalam ayat ni sebut ra'ahul mu'min. Bila ra'ahu al-mu'min itu yang fa'il itu, lelaki yang beriman tadi itu, dhamir itu kembali kepada Dajjal. Bila mana dilihatnya akan lelaki itu, itu terjemahan secara zahirnya, secara harfiahnya. Bila dilihatnya akan lelaki beriman itu, nya itu adalah Dajjal. Maka ra'ahu ini merefer kepada dia tengok berdepan. Pasal ayat tadi itu kata, yang ayat mula-mula tersebut, fayatawajjahu, dia nak pergi berhadapan. So jelas mesej daripada hadis ini ialah dia telah kenal mesej Dajjal, dia telah tahu Dajjal, pernah dengar cerita pasal Dajjal, kemungkinan pernah tengok dalam live ataupun dalam apa-apa punya kempen, tetapi belum pernah berdepan. So bila dibawa dia pergi berhadapan dengan Dajjal, fa iza ra'ahul mu'min, bila mana dilihatnya nya itu adalah apa? Dajjal akan lelaki itu, lelaki beriman itu. Maka lelaki beriman itu melihat Dajjal itu berdepan, face to face. Okey, itu kaedah dia. Qala, tengok saja depan-depan, maka lelaki beriman itu kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dia guna ayyuhan nas, bermaksud di depan Dajjal itu ada ramai sekelompok manusia yang duduk. Dia tak kata 2-3 orang. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia ni, dengar. Dia tak kata ya ma'syarul Arab. Kalau dia kata macam tu, mungkin orang Arab saja depan tu. Dia tak kata ya ma'syarul Melayu, orang Melayu ke, tidak. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Bermaksud AJK, komuniti yang berada di sekeliling Dajjal ketika itu, pengikutnya, penganutnya, penyembahnya, semua itu ramai, sekelompok manusia. Sebab itu direfer sebagai An-Nas, manusia semua ni. Lelaki ni bila dia tengok Dajjal, saya dah mengangkat, terus dia kata, qala ya ayyuhan nas, hadha Dajjal. Dia tengok saja, terus dia tengok Dajjal ni, kemudian dia kalih kepada orang lain. Dia jadi hairan, kenapa hampa boleh sembah dia, kenapa hampa boleh taat kepada dia, kenapa hampa patuh kepada dia, hampa buta ke? Ya ayyuhan nas, hadha Dajjal allazi zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah, wahai manusia semua, hampa buta ke? Inilah Dajjal yang Nabi telah peringatkan kita dulu. Laki ni beritahu. Dalam hadis ini membawa kepada kita satu pengajaran, nak bagi tahu apa? Kemungkinan zaman itu berlaku satu keadaan di mana orang telah tidak mengecam lagi Dajjal. Meskipun mereka Dajjal itu telah terzahir di hadapan mereka dengan segala ilmu, segala kekuasaan, segala kelebihan, maka mereka telah tidak expect pun ini Dajjal. Mereka cuma menyangka macam ini pemimpin baru, ini Tuhan sebenar, and so on and so forth. Sampai terkabur macam tu. Ada yang dia beriman kerana takut kepada Dajjal. Ada yang dia memang tak expect langsung ini Dajjal. Dia telah dikaburi mata orang sampai dia anggap, yes, this is God, ini Tuhan. Bukan, tak pernah tahu apa itu Dajjal, tak pernah ambil peduli, tidak pernah ambil cakna langsung. Maka dia menyembah begitu saja. Maka datang lelaki beriman ini dan mengatakan, wahai, tapi saya nak beritahu lah, bukan lelaki ni seorang beriman. Cuma dalam at that particular majlis tu memang dia seorang lah. Ada lagi lelaki-lelaki beriman di tempat lain yang ini dalam hadis ini menceritakan tentang seorang lelaki ni yang pergi berhadapan dengan Dajjal. Bukan bermaksud he is the only one yang beriman ketika itu, bukan. Masih ada lagi yang beriman di tempat lain. Cuma yang dalam hadis ni, dalam konteks tersebut, semasa dalam majlis itu dia seorang ya.
Dia pergi berhadapan. Maksud ada yang duduk di tempat masing-masing, ada yang telah pun syahid berjuang sebelum itu, ada yang tinggal di tempat-tempat yang sunyi. Uh, ada yang dalam kempen ketenteraan mencari Mahdi, tetapi lelaki ini memilih uslub, memilih kaedah berhadapan dengan Dajjal. Ya. Maka dia beritahu kat semua manusia depan Dajjal. Dia kata, "Ya ayuhan nas, hadza Dajjal allazi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai sekalian manusia, ini adalah Dajjal yang Nabi peringat kat kita dulu ni. Beritahu. Lelaki tu Tamim Ad-Dari ke Ustaz? Bukan. Ini cerita nanti. Cerita akhir zaman nanti ni. Dalam ilmu hadis, lelaki yang macam ni, bila Nabi sebut rajulun dalam hadis-hadis yang bersifat mustaqbal yang akan datang, maka dalam ilmu hadis kita sebut sebagai ahlul bisyarah, lelaki yang akan menyempurnakan kata-kata Nabi. Siapakah lelaki itu? Dalam istilah itu sebut sebagai istilah ahlul bisyarah. Siapa dia tak tahu. Bahkan dia sendiri pun dia tak tahu dia adalah lelaki itu. Mungkin tuan-tuan, mungkin anak cucu kita tak tahu. Alam. Baik. Maka tuan-tuan, saya sambung. Saya boleh sambung ke? Wabak apa ni? Tuan-tuan tengah simak masa wabak ke? Aku dah cakap sorang-sorang ke pasal dia ni? Firdaus Zulkifli, betul ke Bashar Assad itu mengaku Tuhan dan suruh tentera pak rakyat? Tentang Bashar Assad itu, saya wallahu ta'ala alam, sebab dia datang dalam video yang macam tu, kemungkinan benar, kemungkinan tidak lah. Tapi Bashar Assad ada juga banyak video-video yang dia menyokong kepada Palestin. Dia melazimi beberapa ulama. Bukan saya nak mengatakan dia betul, tapi untuk mengatakan dia 100% salah, dia memang salah lah. Tapi nak katakan dia sampai tahap memaksa orang untuk menyembah dia, saya takut itu adalah video-video sebagai provokasi daripada pihak-pihak Amerika Syarikat dan sebagainya untuk mencetuskan pergaduhan lagi dalam kalangan sesama Islam di Syria, membangkitkan kemarahan orang Islam di Syria. Sebab hati-hati dengan fitnah akhir zaman, video-video provokasi ini Amerika cekap bab ni. Sebab tu Dr. Said Ramadan Al-Buti pernah mengingatkan kita untuk berhati-hati. Syam Fitri berharap saya lelaki beriman tu. InsyaAllah. Baik. Muhammad Syazani, ada terbaca lelaki berhadapan dengan raja itu dan yang beredar. Saya berpandangan tidak, kerana dalam saya memilih pada hadis yang lain, Nabi Khidir telah pun meninggal dunia, telah pun wafat. Ini yang apa yang dipegang oleh sebahagian besar ulama. Tetapi tak menafikan sebahagian besar yang lain juga mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Okay? Tidak ada masalah. Cuma saya memilih pada pendapat, condong pada pendapat telah pun wafat. Berdasarkan satu hadis yang lain, tentang Nabi berkata tidak ada lagi orang yang hidup selepas 1 tahun selepas ini. Baik. Zul Hakim, saya semua sikit. Anak saya batuk. Jadi saya boleh sambung cerita ni. Saya nak kena habis awal ni. Sekejap depan lah kat beranda. Saya sambung lah, boleh tak? Ini dia panjang lagi ni. Sambung. Okey, saya sambung. Ija Kutija. Sambung. Okey, saya sambung. Maka lelaki beriman tadi kata, hazad dajjal allazi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Ini adalah dajjal yang Nabi pernah peringatkan kepada kita dulu. Dia sedangkan orang keliling ni. Maka dajjal bila dengar lelaki tu kempen macam tu, Zamek Socing, selamat pagi Mek. Maka Dajjal berduduk atas takhta dia dengar lelaki tu kempen macam tu, tiba-tiba out of silence tengah dalam majlis itu, dia king. Dia ketika itu telah diiktiraf sebagai Tuhan, bukan king, maaf, bukan king, Tuhan. Maksudnya dia bukan kata Malik, dia sebut Rabb, Tuhan. Maka bila dikatakan
Dia kata macam tu kat semua orang ramai, rakyat jelata semua ni. Ini bukan Tuhan, ini Dajjal. Nabi Muhammad SAW pernah sebut dah sebelum ni. Dajjal dengar macam tu, dia sudah kantui. Dia sudah kiang lah, bahasa utara kata. Dia sudah jadi marah. Siapa dia ada main cerita lagu ni. Maka fayamuru Dajjal bihi fayushabbahu fayaqul khuzuh wa syujjuh fayusa'u zahruhu wa batnuhu darban. Maka Dajjal dengar macam tu, dia mengarahkan. Ya. Maka dengar macam tu, maka Dajjal mengarahkan agar dipukul laki ini. Dipukul laki beriman ini. Tangkap dia, khuzuhu wa syujjuhu fayusa'u wasi' dia meluahkan, bukan meluahkan, meratakan. Ya. Meratakan zahruhu wa batnuhu. Macam mana saya tak boleh bayang lah penyiksaan yang Dajjal buat. Dia panggil tentera dia, so tangkap lelaki beriman itu, pukul dia, ikat dia, ratakan belakang dan depan dia. Jebut dalam ni kata, demikianlah punggung dan perut orang itu rata dipukul. Maknanya, maaf sebut bahasa kasar sikit, punggung dah dekat belakang dengan perut dia dekat depan dia ditekan rapat sampai jadi flat. Sebab disebut fayusa'u zahruhu wa batnuhu. Yusa' antara zahruhu dengan batnuhu dia jadi yusa'. Dia rapat. Adakah dia tekan, dia press ataupun dia tak tahu, tuan-tuan, saya tak boleh bayang satu teknologi baru ke, satu bentuk penyiksaan yang dia press kot sampai tahap perut dengan belakang jadi rapat. Dia tekan. Johari Muhammad, adakah pada ketika itu amat kurang beriman? Yalah, sangat kurang. Okey. Maka ditekan sampai macam tu. Qala. Lepas tu tekan tu, mungkin bagi saya tekan tu sebagai nak bagi tak boleh nampak kot kan. Tekan, kemudian bila tekan macam tu, dilepaskan dia. Fayaqul, berkat qala, fayaqul aw ma tu'minu bi. Okey, sekarang nak beriman atau tidak kepada aku. Lepas dia siksa dia dah, maka Dajjal tanya dia, okey, sekarang now what? Sekarang macam mana? Beriman ataupun tidak kepada aku? Dalam bab ini, dalam hadis ini, khuzuhu wa syujjuhu fayus'a'u zahruhu wa batnuhu darban, dipukul sampai rata. Mungkin itu satu mesin yang penyiksaan ataupun alat penyiksaan dan sebagainya. Dan tak tahulah teknologi yang kita tak tahu macam mana kan. Ustaz, kamera dekat sangat selalu jadi gelap. Kalau jauh saya tak nampak komen. Macam mana? Luqmanul Hakim, ataupun dia tarik kaki tangan. Logik juga kan? Okey. Okey. Tariq Ziyad, orang beriman di mana waktu tu? Di serata dunia, tak ramai. Tapi dalam hadis ini mengkhususkan tentang seorang lelaki ni yang pi berhadapan dengan Dajjal. Fayatawajjahu, dia pi berhadapan. Itu kaedah masing-masing lah. Ada yang memilih untuk berzikir di rumah, ada yang memilih untuk melindungi anak dan isteri, ada yang memilih untuk tunggu Imam Mahdi. Tetapi lelaki ini dia pilih untuk pi berhadapan terus. Itu kaedah dia. Autofocus, kalau Ustaz tunduk dia akan fokus ke belakang. So saya kena tunduk lah. Okey. Sebelum saya baca komen, saya biar rapat. Okey, saya tunduk balik. Susah juga kuliah dekat online ni noh. Okey. Kamera kena fokus, autofocus. Ustaz, dunia ini dugaan tahu periksa zaman aja periksa paling banyak macam tu kau. Ahmad Raki, bak kamera tak apa, dia dengar je lah. Itu sebaiknya. No? Tidak saya fikir yang tu lagi, saya tak sambung. Habis panjang gini. Saya sambung je lah. Mungkin alat, mungkin tak tahulah. Torched punya percussion ke tak tahu. Tapi itu yang berlaku lah di Sahih Muslim ini. Maka selepas itu dia dilepaskan, maka Dajjal tanya dia, ma tu'min bi, hang beriman ataupun tidak kepada aku? Qala fayaqul ma tu'min, beriman ataupun tidak kepada aku? Qala,
anta masihul kazzab. Nak beriman macam mana hang Dajjal, hang penipu. Dia telah diseksa oleh Dajjal dan tentera dia. Maka Dajjal lepaskan dia dan bertanya balik. Okey, sekarang macam mana beriman atau tak beriman? Dajjal telah torture dia. Selepas tu rehat saat Dajjal tanya. Okey, sekarang now what? Do you believe in me? Do you bet that I am a god? Hang percaya tak aku ni Tuhan? Maka lelaki ni jawab, bukan kata Tuhan, hang ni Dajjal penipu. Lelaki ni kata, oh hebat tuan-tuan siapa lelaki ni. Hang ni dah lah Dajjal penipu besar. Hang nak suku percaya beriman kepada hang. Oh, orang utara. Hang nak, do you want me to believe you? Hang nak aku percaya hang? Do you want me to worship you? Hang nak aku sembah hang? No. Takkan terjadi. Because you are Antichrist. Awak itu Dajjal. Dan awak itu pendusta besar. Dia sebut jelas. Di hadapan sebilangan besar penganut-penganut penyembah Dajjal. Dia kata, no, aku tidak akan beriman. Hang memang jelas. Nabi Muhammad SAW telah sebut, peringatkan kami dulu, jangan ikut hang. Aku takkan ikut hang. Hang seksa aku, hang buat macam mana pun, aku tidak akan ikut. Hang Dajjal. Jelas. Dengan beraninya. Maka Dajjal dengar macam ni. Ustaz berapa lama tempoh Dajjal memerintah? Itu hadiah lain 40 hari. Tetapi 40 hari itu Nabi kata dirasakan, ada rasa macam setahun, ada rasa macam sebulan, ada rasa macam sehari kan. Ulama bincang panjang hadis tu. Saya rasa saya kena buka hadis tu pada hari yang lain. Sebab kalau saya cerita itu hari ni saya tak habis yang ni. Sebab ulama bincang, adakah itu perasaan orang yang rasakan 40 hari itu macam setahun, 40 hari macam sebulan, 40 hari macam seminggu, 40 hari macam satu hari, ataupun adakah itu memang literally, memang secara zahirnya, physically rasa macam tu, panjang macam setahun. Itu dibincangkan oleh para ulama. Mungkin saya perlukan masa yang lain untuk ceritakan yang tu secara detail. Sebab yang tu ini panjang lagi kan, saya nak habiskan sebelum ke 8.30. Abdul Muhyiddin, apakah ciri orang selamat fitnah Dajjal? Hafal Kahfi. Semua penyembah Dajjal ni semua, minta maaf tuan-tuan, saya mungkin tak boleh baca semua komen. Nanti tak sempat saya nak habiskan. Boleh lah? InsyaAllah. Susah juga lah online ni. Pada depan-depan saya akan sambung lagi insyaAllah dengan baca komen ni. Saya nak kena habiskan ni dulu. Pasal kita dah mulakan. Tak elok kalau kita tak habiskan hadis ni. Okay? Baik. Maka kata Tuhan, anta masihul kadzab. Qala fayu'maru bihi fayu'sharu bil mi'sharu. Oh, dahsyat. Fayu'sharu bil mi'shar min mafriqih hatta yafriqal bainar rijlaih. Maka Dajjal tak tahan dah. Dengar dia kata macam tu kan. Dajjal pun marah, dia hilang sabar. Tuhan hilang sabar. Bila dia kenal macam tu, Dajjal pun tak tahan. Dajjal kata apa? Fayu'maru bih. Maka disuruh akan Dajjal itu fayu'sharu bil mi'shar, agar dia dipotong dengan gergaji minal mafriqi. Akan dia dikerat dengan satu pemotong, satu gergaji, satu mesin. Satu mesin gergaji akan dipotong hatta yafriqal baina rijlai, sampai putih dua daripada kepala sampai kaki. Dikerat, dipotong, digergaji lelaki beriman itu daripada kepala sampai kaki. Dalam hadis yang lain disebutkan lelaki ini muda, syabab, budak muda, remaja. Itu dalam riwayat yang lain. Tapi dalam hadis ni yang beriwayat Abu Sa'id Al-Khudri ni sebut rajulun, lelaki. Tapi dalam bab yang lain, pada hadis pada riwayat yang lain pernah disebutkan hadis yang lebih kurang sama tetapi disebutkan muda. Okey. Maka digergajikan daripada kepala dia sampai kaki. Putih dua lelaki ni. Putih dua. Disaksikan oleh semua penyembah-penyembah Dajjal ni. Dia harus diingat penyembahnya itu direferkan sebagai nakirah. Secara umumnya manusia yang berbilang bangsa, yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang jantina, sedang menghadap dan menyembah dan menyaksikan bagaimana Tuhan mereka telah sedang mengerat, menggergaji dua satu orang lelaki beriman itu. Maka terpecah hatta yafriqal baina rijlaihi, sampai terpecah dua badannya. Summa yamshi Dajjal baina qit'atain. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah potongan lelaki itu, qat'ah, potongan.
Maka badan lelaki beriman ini terpecah dua, digergajikan. Ya. Kemudian Dajjal mati dah kan. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah dia. Mana teknologi apa yang Dajjal guna ni tuan-tuan. Kalau ikut logik sains ni, bila terpecah itu, darah kita pancut dan sebagainya lah. Saya tak tahu macam mana. Tetapi dalam hadis ni sebutkan, pecah. Putih dua itu, kiri dan kanan. Hatta disebutkan sampai tahap macam mana? Summa yamshi Dajjal. Kemudian berjalan Dajjal itu baina qit'atain. Di antara dua belahan ini, dua potongan ini, Dajjal jalan di tengah-tengah. Maksudnya badan dia terputus kiri dan kanan tau. Dia bukan atas dan bawah. Dia bukan kerak dua tu antara pinggang dan kaki, bukan. Dia di tengah-tengah. Sehingga terpecahkan kiri dan kanan. Apa dalil dia? Disebutkan hatta yafriqa baina rijlai. Sampai terputih dua kaki, kiri dan kanan. Nah, itu dalil dia. Bukan dia terputih tengah-tengah. Dia putih kiri dan kanan. Dia terputih kiri dan kanan macam tu, maka semua menyaksikan peristiwa ini, maka Dajjal berjalan di tengah-tengah potongan itu. Summa yamshi Dajjal baina qit'atain. Dajjal berjalan di tengah-tengah potongan tu. Wah, tuan-tuan. Maka penganut Dajjal ini makin percaya kepada Tuhan mereka ini. Summa izdattu fika illa basiratan. Mana? Qala summa yaqul ya ayuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Okey, saya sambung. Dajjal berjalan di tengah-tengah dua potongan itu. Oh, saya telah jawab tu. Bainar qat'atan summa yaqul lahu. Baik. Okay. Dajjal berjalan di tengah-tengah potongan itu. Summa yaqulu lahu. Kemudian Dajjal berkata kepadanya. Ninya, laki beriman itu yang telah terpecah dua tadi ni. Qum. Bangun. Disebut bangun ya. Bangun. Fayastawi qa'iman. Maka tercantum semulalah dua jasad yang terpisah tadi itu menjadi satu. Kembali hidup dan bangun di hadapan mereka. Lelaki beriman tadi ni. Wah, tuan-tuan, kalau kita diuji dengan macam tu. Ini semua level-level David Copperfield ni. Ya, dengan David Blaine apa semua ni kan. Dia putih, David Blaine pun cuma keluar jantungnya. Ini putih dua. Alive. Then, berjalan di tengah-tengahnya. Nak beritahu, this is not magic. Aku berjalan di tengah-tengahnya. Ini istidraj. Ya. Bila tujuan Dajjal berjalan di tengah-tengah tu nak beritahu, nak confirmkan, nak tunjukkan penganut dia yang he was dead already. Dia mati dah. But I am able to, aku mampu untuk hidupkan dia balik. By apa? Dengan macam mana? Dengan berkata, qum, bangun. Dia cuba nak memperdaya penganut dia dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan kata jadi, maka jadi. Dia nak overshadow yang tu tau. Nak bagi orang beriman, orang Islam yang sebelumnya beriman kepada Allah itu percaya, kalau macam tu ini Tuhan itu ialah. Bahasa dia cuma kata jadi. Bangun, maka bangun. Nampak? Dia nak main sentimen, nak tarik orang Islam. Maka dia kata qum, bangun. Maka tuan-tuan, bercantumlah kembali dua tubuh terpisah itu menjadi satu. Dihidupkannya semula dan berdiri di hadapan Dajjal dan segala pengikutnya. Maka Dajjal tanya kepada dia balik, atu'min bi? Sekarang telah beriman kepada aku ataupun tidak? Habib Gumo, saya pakai Sahih Muslim. Dalam kitab Fitnah Akhir Zaman. Kitab Fitnah. Okey, tapi dinakalkan juga oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam kitab Al-Fitan wal Malahim, di bawah gugusan kitab induk Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi duduk dalam bab Al-Fitan wal Malahim. Fitnah dan tragedi kiamat. Firdaus Zulkifli pelik, dia hebat. Kenapa dia tak boleh repair muka dia? Pasal dia bukan Tuhan. Itu kan jawapan dia. Jangan fikir jauh sangat. Baik. Saya sambung. Maka Dajjal kata kepada dia,
atu'min bi, beriman ataupun tidak engkau kepadaku. Maka lelaki ni kata, ma azdadtu fika illa basiratan. Ha? Maka lelaki beriman ini katakan kepada dia. Lelaki beriman ini kata kepada dia, makin bertambahlah keimananku terhadap apa yang telah Nabi sabdakan dulu. Lagi kemas. Kita nak buat dia marah, balik-balik kita yang marah. Macam Piramli kata kan. Macam apa Ahmad Nisfu kata kat Abdul Wahab kan. Kita nak buat dia marah, balik-balik kita yang marah. Dajjal kata. Dajjal nak buat lelaki ni beriman kepada dia, percaya pada dia, marah pada dia. Dajjal tanya dia, atu'min bi, hang beriman atau tidak pada aku sekarang? Telah aku kerat badan hang tu, aku hidupkan hang balik. Maka kata lelaki ni, telah makin bertambahlah keimanan aku, bukan kepada hang, tetapi kepada Rasulullah SAW yang telah menyebutkan peristiwa ni dulu. Memang hang akan buat, hang boleh buat macam ni. So, aku yang bukan, instead of hang yang fikir hang test aku, sebenarnya aku yang sedang test hang. Kemas lelaki ni tuan-tuan. Bagi saya dia sangat kemas lah, simple lah dia. Maknanya dia alim, dia warak, dia berani, dan dia pandai psikologi lah. Instead of Dajjal sangka dia sedang test dia, lelaki tu, padahal lelaki tu kata, aku yang sedang test hang. Sebab aku nak uji kebenaran sabda Nabi dulu ni. Maka jelaslah hari ni, hang membantu aku membenarkan kata-kata Nabi. Ini memang sifat dan ciri hang. Hang menghidupkan dan mematikan orang. Dengan magic hang, dengan istidraj yang hang ada ni. Oh tuan-tuan, Dajjal dengar lagi berbulu lah. Kita nak buat dia marah, balik-balik kita yang marah. Kan? Baik, mana lagi? Dajjal tak tahan. Dajjal telah tak tahan dengan lelaki ni punya perangai. Hari ni telah aku tahu siapa kamu. Maka lelaki ni kalih kepada manusia semua. Lelaki ni kata, ya ayuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Maka lelaki ni kata kepada semua orang manusia, dia kata, tengok, hampa semua tengok Tuhan hampa ni, dia tak akan buat kat orang lain lepas ni. Bermaksud tidak ada pencabar lain dah selepas ni yang pergi berhadapan secara individu macam tu. Tidak ada. Baik. Maka Dajjal tak tahan tengok dengan sifat dan iltizam yang ada pada lelaki beriman ini. Maka Dajjal kata apa? Qala fayakhuzuhu. Qala Nabi kata fayakhuzuhu, Dajjal pegang dia. Fayakhuzuhu Dajjal. Fayakhuzuhu Dajjal. Hu dhamir hu kembali kepada lelaki beriman itu. Dajjal itu fa'il dia. So terjemahan dia secara sistem dia, fayakhuzuhu Dajjal, dipegang olehnya akan Dajjal itu. Nya itu adalah lelaki beriman itu. Maka Dajjal pegang lelaki beriman itu, tangkap dia, pegang dia. Ni kali ketiga dah tuan-tuan. Liyazbahu dengan tujuan nak sembelih dia. Yazbah, nak sembelih dia. Fayaj'alu ma baina raqabati illa tarqawati nuhasan fala yastati' ilaihi sabila fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi fayakhzifu bihi fayahsibun nas innama qadhafahu ilan nar. Baik. Maka Dajjal tak tahan tadi sebut tu kan. Dia pegang dia, nak sembelih dia. Fayaj'ala ma baina raqabati illa turquwati nuhasan fala yastati' ilaihi sabila. Maka Dajjal pegang dia, tekan dia, nak sembelih dia. Nak sembelih. Allah Ta'ala jadikan antara tengkuk dengan atas ni kan, mabaina raqabatih ni, di antara ruang tengkuk ni yang Dajjal nak sembelih tu ada tembaga. Nuhasan, ada tembaga. Maka bila ada tembaga nak sembelih tak boleh lah, ada tembaga. Mungkin pakaian dia ke, mungkin itu karomah dia ke. Saya tak berani nak komen lebih lah.
Mungkin kalau kita buka dalam syarah jelaskan secara yang lebih ni aku kan. Tapi saya buka dalam Fitan wa Malahim Ibn Katsir saya tak tahu secara terperinci secara dalamnya. Sebab apa Fitan wa Malahim ni lebih kepada kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dalam akhir zaman. Yang direkodkan oleh imam terdahulu, Imam Ibn Katsir buat masuk. Tapi kalau tuan-tuan buka Sahih Muslim, cari dalam syarah dia, mungkin dijelaskan tembaga tu macam mana sifat dia. Mungkinkah lelaki tu pakai pakaian tembaga ke, ataupun memang dia pakai siap-siap ada protektor tembaga di tengkuk dia ke, ataupun itu Tuhan jadikan sekelip mata di tengkuk dia ada tembaga ke, ataupun macam mana tak tahu. Okey, homework tu cari dah dalam syarah Sahih Muslim. Pasti ada. Bila kita buka mana-mana hadis yang kita tidak jelas maknanya, buka syarah. Kita sendiri tak boleh, kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada kelayakan untuk mensyarahkan sendiri, menjelaskan sendiri makna-makna yang samar. Kita tidak boleh, itu disiplin dia. Okey. Bila ada perkataan-perkataan yang kita tak mampu jelaskan secara sahih, secara jelas, refer lah kepada syarah. Baik. Maka tembaga itu jelas lah. Ini tembaga itu bukan saya ni. Tembaga itu memang dalam matan. Cuma bagaimana rupa tembaga itu, adakah dia itu Tuhan jadikan tiba-tiba ada tembaga tu, ataupun dia pakai baju yang ada tembaga, ataupun dia memang pakai satu neck cover tengkuk tembaga sebagai protektor, tak tahu. Okay, saya pun tak buka dalam syarah pun, tak check pun. Tapi sebab yang saya pegang sekarang adalah Ibn Katsir punya Fitan wa Malahim yang dia lebih kepada manhaj Imam Ibn Katsir dalam kitab ini adalah disusul hadis ya. Dia bukan kitab syarah. Maka nasihat saya kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan nak jadi berjelas bab tu, tuan-tuan kena buka dalam syarah. Dalam syarah Sahih Muslim. Baik. Dia dalam kitab-kitab hadis ni dia akan ada syarah dia, macam Sahih Bukhari ada Umdatul Qari kan. Ada syarah-syarah dia. Cari. Dalam syarah ni selalunya akan jelaskan. Kemudian Ibnu Asir juga ada satu kitab hadis yang khusus An-Nihayah fi ilm fi gharib al-hadis, tak silap nama kitab tu. Ibnu Asir yang menjelaskan perkataan makna-makna gharib dalam setiap hadis dikumpulkan. Okey. Baik. Kita sambung. Maka dia nak sembelih dia tak boleh sebab ada tembaga yang menghalang di tengkuk dia. Tuhan jadikan ataupun memang dia pakai baju tembaga, ataupun memang dia pakai dah protektor di tengkuk dia, tak tahu. Okey, dalam ni tak sebut jelas. Okey. Sebab dia sebut maka Dajjal nak sembelih dia, tetapi antara leher ke tulang selangkornya terhalang oleh lapisan tembaga. Ya. Antara leher dan tulang selangkornya, maksudnya antara leher dengan bawah tulang ni ada lapisan tembaga. Tak tahu macam mana tembaga itu, tapi jelas memang tembaga. Tapi tak tahu tembaga tu adalah pakaian ke, alat protektor dia pakai ke, ataupun Tuhan munculkan tiba-tiba tembaga tu ke, ataupun dalam tengkuk dia itu ke ada tembaga ke, tak tahu. Okey, dalam syarah mungkin dijelaskan. Maka dia nak sembelih tak boleh. Tak ada tembaga. Maka tuan-tuan, tak boleh sembelih. Kerat tak mati, pukul tak mati, press tak mati, tarik kaki tangan tak mati, sembelih pun tak mati, maka Dajjal tak tahan. Fala yastati'hu ilaihi sabila, tak mampu buat nak sembelih, tak mampu. Maka fayakhuzu biyadaihi wa rijlaihi, maka dipegang dua tangan dan kakinya, fayakhzifu bihi fayahsibun nas innama qazafahu ilan nar wa innama alqiya fil jannah. Maka dipegang kaki dengan tangan dia, dua kaki dua tangan. So tuan bayanglah, Dajjal pegang dua kaki dia, Dajjal pegang dua tangan dia. Saya bayangkan macam pegang macam buah, macam pegang, tuan bayanglah macam pegang budak nak kahwin tau. Dua tangan, dua kaki. Pegang lagu tu. Saya bayangkan macam itulah kan. Pasal dipegangkan dua tangan dan dua kaki. Dipeganglah dua tangan dan dua kakinya, fayakhzifu bihi dan dia dilempar ke dalam api neraka lah. Api neraka Dajjal lah. Fayuhsibun nas, manusia yang keliling tu menyangka, hisab ni dia menyangka, fayuhsibun nas innama qazafahu ilan nar. Manusia yang tengok menyangka habislah dia masuk neraka dah dia kan. Itulah lawan Tuhan. manusia penyembah Dajjal ni lah. Tengok. Sebab hadis Nabi sebut fayahsibun nas innama qazafahu ilan nar. Maka menyangkalah akan manusia itu sesungguhnya dilempar akan lelaki itu ke dalam neraka. Itu terjemahan dia secara ni. Maka manusia semua ni menyangka
habislah dia masuk neraka. Itulah lawan Tuhan sangat. Tetapi kata Nabi, wa innama ulqiya fil jannah. Sebenarnya dia bukan dilemparkan ke dalam neraka, sebaliknya dia dilemparkan ke dalam syurga. Apa yang dilihat neraka oleh para pengikut Dajjal itu adalah syurga di sisi Allah. Apa yang dilihat syurga oleh para pengikut Dajjal itu adalah neraka di sisi Allah. Kena ingat yang tu lah. Masuk syurga Dajjal, tak masuk syurga Allah. Masuk syurga Dajjal bermaksud masuk neraka Allah. Masuk neraka Dajjal bermaksud masuk syurga Allah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza a'zamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Maka berkata Nabi, menurut Sa'id Al-Khudri, Nabi menyambung, Nabi kata, maka inilah seagung-agung syuhada di sisi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini adalah seagung-agung syuhada, orang yang syahid. Dia syahid lah. Dia syahid. Sebab tu bila dikatakan dilempar ke dalam api tu, mungkin dia mengalami penyiksaan dalam api tu. Tetapi mungkin Tuhan sejukkan api tu. Mungkin dia rasa sakit tu. Tetapi yang jelas Nabi kata, ulqiya fil jannah. Dia mati, roh dia sedang melewati syurga lah mungkin. Bahasa Nabi sebutlah hadis ni, fil jannah. Ulqiya fil jannah. Mungkin secara literally ataupun majazi. Nak beritahu, neraka Dajjal, syurga Allah. Sebab, fayahsibun nas innama qadhafahu ila nar wa innama ulqiya fil jannah. Manusia menyangka dia dilemparkan ke dalam neraka. Sebenarnya, dia dilemparkan ke dalam syurga. Sama ada hadis ini sama ada frasa ini bersifat physically, memang dia masuk dalam syurga, ataupun majaz, iaitu metafora ataupun kiasan Nabi nak beritahu, yes, dia tersiksa dalam api itu, tetapi dia sedang nanti one day dia akan terima kenikmatan dalam syurga Allah. Dilempar dalam api itu bermaksud dia adalah ahli syurga Allah. So macam tu. So kena jelas. Ataupun memang physically memang dia masuk api itu terus masuk syurga. Tapi orang akan bertanya nanti tau. Kalau kita kata physically, literally, bermaksud adakah dia mati dalam tu? Adakah dia tak mati dah ke macam manakah? Sebab kalau ustaz kata dia masuk dalam api dah jatuh yang masuk syurga, adakah dia tak mati dah masuk syurga tu? Sebab tu saya kata mungkin kalam ini kalam majaz. Bermaksud yes, dia masuk dalam api tu, dia mati dalam api tu mungkin, tetapi bererti dia mati dalam api Dajjal bermaksud dia hidup dalam syurga Allah. No? Maka kata Nabi, haza a'zamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Ini adalah lelaki yang paling agung. Ini adalah syuhada yang syahid kerana mempertahankan agama Allah yang paling agung. Siapa dia? Ahlul bisyarah. Kita tak tahu siapa. Mungkin tuan-tuan lah. Tak tahu siapa. Tetapi dalam hadis disebut rajulun. Di mufrad. Rajulun. Satu orang lelaki. Pakat berebut lah nak jadi. Siapa nak jadi? Nabi tak sebut rajulun minal Arab. Lelaki dalam kalangan Arab. Nabi tak sebut. Yang Nabi sebut adalah rajulun minal mu'minin, lelaki dari kalangan orang beriman. So peluang masih terbuka nak jadi lelaki tu, usahalah. Tak tahu siapa, takdir lah, tak tahu. Dalam ilmu hadis kita sebut ahlul bisyarah, orang yang membenarkan kata-kata Nabi adalah hadis-hadis yang bersifat mustakbal. Maka itu adalah kisah a'zamu syuhada inda rabbil alamin. Syuhada teragung di sisi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Maka demikian saja perkongsian saya untuk pagi ini, insya-Allah. Okay. Dalam syarah selepas baca Al-Kahfi, api Dajjal akan menjadi sejuk. Ustaz, next time live letak whiteboard kat tiang belakang tu. Kalau tak, kamera keep on focus belakang depan. Syam Fitri, insya-Allah. Tak tune visual. Autofocus ni saya rasa dia memang dalam phone kot, no. Saya tak tahu lah nak buat macam mana, tuan. Huruf besar marah betul.
seperti Muhammad Khalis. Bahabat, Assalamualaikum, sihat kawan kita, insyaAllah. Jumai Syah Johar, seperti Ibrahim dilemparkan dalam api. Allah Ta'ala alam, mungkin lah. Tapi dalam Nabi Ibrahim jelas dalam Quran sebut kan, Tuhan sebut kepada api kan, ya nar kuni baridan kan, wahai api jadilah sejuk kan. Cuma dalam hadis ni tak sebut jelas semua. Dia disebutkan dia masuk syurga Allah Ta'ala. Ya. Seperti mana saya sebut telah dalam disiplin kita melazimi hadis-hadis Nabi. Bila kita berhadapan dengan perkataan-perkataan yang kita tidak sure, kita tawakuf dulu, berhenti saat, buka kepada syarah, dia akan jelaskan secara terperinci oleh para ulama yang lebih ni berpengalaman, arif, alim. Kita tak boleh tentukan sendiri. Kita kena refer kepada kitab syarah. Saya tak lama-lama, saya nak kena sambung kerja Ustaz. Bab autofocus, bab apa semua ni, saya minta maaf, saya memang tak tahu buat gimana kan. Cahaya belakang terang. Tak apalah tuan-tuan yang cahaya terang, tuan-tuan tak payah tengok, tuan-tuan dengar ya. No? Sebab tuan-tuan habang saya pun tak tahu nak buat gimana. Cahaya Muhammad Asri Isra Mi'raj telah ada dekat channel YouTube saya, The Ibn Rijal. Saya bagi analisis 4 episod dalam tu, insya-Allah. Muhammad Syafiq, Muhammad Yusuf, minta maaf bang, saya nak kena sambung buat kerja. Ni saya nak baca komen dah sebelum saya habis. Ni pun bukannya tetap fix ni, setiap pagi ni kalau ada rezeki kelapangan masa, saya buat lah. Bora, Ustaz, Imam Mandi tu tanda besar ke kecil-kecil? Yang besar adalah macam mentari naik ke barat, semua tu. Sebab backlight pencahayaan. Banyak komplain saya kena pagi ni. Sedih saya. Firdaus Don, kemungkinan itu banyak lebih baik buka kitab. Betul? Apa-apa pun kena buka kitab. Dia jadi macam mana ni? Kalau tengok jadi benar, jadi sakit lah. Kau macam mana? Saya bukan marah, saya nak tanya sungguh-sungguh. Dia jadi macam mana? Saya takut kalau tak boleh tengok sakit mata, saya nak kena usaha pergi tempat lain. Kau macam mana? Kamera kena lebih sikit, bagi cahaya belakang sikit je nampak. Kamera kena ke bawah sikit. Betul. Betul. Muhammad Faiz, insyaAllah boleh tak mengajak ni Masjid Badawi. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada orang panggil, kita pergi insyaAllah. Dia tak panggil pun lama dah, insyaAllah. Ustaz, mic tu besar sangat. Saja saya seronok mic macam ni. Ni pun kawan bagi. Saya ni sebenarnya niat saya satu ya. Pagi ni saya fikir nak teman tuan-tuan di rumah kena kuarantin kan. Kita duduk di rumah tak boleh keluar mana. Sajalah isi masa saya, isi masa tuan-tuan, pada kita duduk saja kan. Kita sembang-sembang bab ni. Itu saja tujuan saya. Jadi saya tak fully prepared lah. Tak plan apa pun. Tuan-tuan pun faham lah. Anak saya tak buat sihat semalam. Saya pun tak buat sihat, demam sikit. Maka saya fikir tak apalah. Alang-alang nak baca saja seorang-seorang tak seronok, saya buat live. Tu saja. Dan saya pasang menatang ni, bubuh kamera, saya duduk tang ni, saya buka. Habis. Saya tak terfikir segala backlight, segala autofocus, segala apa benda semua tu kan. Bukan satu benda yang dirancang awal. Saya lebih kepada fikir kongsi je lah. Pada saya duduk baca, saya duduk baca pagi tadi kan. Fikir duduk baca saja, baik saya share macam tu lah. Silau. Belakang terang cahaya tu, macam mana saya nak buat? Saya buat dalam rumah.
Saya mengganggu anak-anak tidur seorang ya. Kalau silau, tuan-tuan gelapkan dekat tuan-tuan punya skrin, boleh tak macam tu? Kimon G-Shock model apa kena PM tepi lah. Ini untuk orang yang running punya ni. Backlight no. Backlight saja yang cerah gelap. Kemudian kata katakan macam tu. Muhammad Asri, saya bertugas sebagai penghantar makan. Alhamdulillah. Hati-hati bawa motor bang. Hati-hati. Alhamdulillah, terima kasih Abang Khalis. Enak kita, insyaAllah. Rentaka hitam. Sedap nama. Macam gambar apa, boy. Okey, insyaAllah. Tak apa tuan. Mesti benda ni bukan satu program yang fix, yang saya tetapkan tiap hari saya nak buat, tidak. Berdasarkan keferian dan berdasarkan tengah musim cuti ni je lah. Yang ni pagi tadi saya dah baca pas subuh. Baca-baca saya fikir baca seorang tak syok buat live lah. Tu saya main kat sini, turun main beranda. Saya tok kamera ni seterus pasang je lah. Tak macam tu kali yalah. Yalah. Okey. Ustaz duduk dekat dinding settle. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Tak apalah. Okey. Esok kalau ada rezeki, lusa kan, tengoklah bila-bila. Dia tidak satu fix. Tidak satu masa yang fix. Mungkin ada ruang yang saya free, tuan-tuan free. Dalam tempoh yang berbaki musim kuarantin ini, apa yang saya mampu buat untuk bantu kerajaan adalah apa? Saya tak boleh keluar bawa rotan. Tak boleh. Saya boleh, apa yang saya mampu buat, usaha kecil saya adalah saya nak untuk membantu tuan-tuan tidak bosan di rumah. Ini saya boleh mampu buat. Ini sumbangan kecil saya mampu buat. Okey, kalau tuan-tuan nak download, nak upload kat channel masing-masing kan, terpulang lah. Saya tak ambil kredit apa pun. Terpulang lah. Okey, ambil lah, tak kisah. Okey. Halal lah, halal. Okey, insyaAllah. Ustaz Khairul Fitri Keroman. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? InsyaAllah. Nanti kita sambung lain. Tadi ada satu sahabat kita tanya pasal 40 hari Dajjal tu kan. Kita mungkin piang tu kah ataupun 3. Tengoklah macam mana. Benda-benda yang menambah. Yang pastinya kita akan refer based on kitab. Kita hadis. Ustaz duduk jauh dari kamera, sanak kat kerusi ke Mak. Tadi saya sanak tadi kan. Ni saya baca komen. Tak apalah. Saya pun nak pergi siaran pokok. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Dayu Daud, terima kasih Abang Johor. Terima kasih Ustaz Karim Fitri, Sultan Abang Fatih. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Baik lewat tu cadangan tu. Okey. Saya pun tak plan lagi ke depan macam mana. Tengoklah nanti. Ada ruang, ada rezeki, ada masa lebih. Yang pastinya tujuan saya adalah nak pastikan tuan-tuan tak boring di rumah. Dan nak menutup fitnah-fitnah yang kata, bukanlah fitnah. Bukan fitnah. Ada setengah saya bercakap komen kata, ustaz ni bila masjid tutup, dia pun tak kuliah dah lah, sengap terus ya. Bukan macam tu. Ada yang sibuk dengan urusan mereka, kan, ada yang ada sekolah dan sebagainya. Saya mewakili salah seorang mereka, tak apa, saya pilih untuk kuliah di rumah. Bukan macam tu. Okey. Insya-Allah. Pagi ni tajuk kita adalah apa? A'zamu syuhada 'inda rabbil alamin. Syuhada yang paling azam, paling agung lah di sisi Tuhan. Nabi sebutlah hadis kan. Jadi ini tajuk hari ni. Mungkin tuan-tuan nak save ke, nak simpan ke, nak ambil lah. Tidak masalah, saya tidak claim, saya tidak kredit apa-apa. Ambil lah.
Okey. Jadi ke depan insya-Allah ada tajuk ke ada apa ke yang saya terfikir boleh kita kongsikan sebagai pengajaran, kita akan buat insya-Allah. No? Buat live siram pokok. Sekejap lagi dia pukul pukul 9 dia auto. Dia kan ni. Okey, jadi saya nak tutup dah. Saya nak buat tuan-tuan tengok view ni. Okey, insya-Allah. Sekarang kita tengah musim terung. Sini kita buat terung, labu, petuala yang sini konsep macam ni lah. Sekarang tengah terung. Okey. Wah, aku pegang ni macam Devo AA dah. Kau dah kenapa? Macam Devo AA. Kita katakan tanah tu nak naik satu lagi rumah. Sepupu nanti insya-Allah. Okey. Dah pegang dia macam Devo AA ni. Orang suruh duduk rumah. Kau dah kenapa? Okey. Masih banyak-banyak. Mak piah teringin nak berguru dengan ustaz tak boleh. Saya tak layak. Nak bergurau boleh. Nak berguru saya tak boleh lagi. Kena cari orang yang lagi alim. Nak bergurau boleh. Berguru tak boleh. Muhammad Firdaus habis dah lagi nak. Habis dah. Ni saya dah buat kredit penutup dah ni. Okey, saja tayang sikit. Kita punya terung nak jadi dah. Sikit lagi. InsyaAllah ada rezeki lebih nanti. Saya nak buat kenduri. Saya panggil mai semua dalam page ni. Mai tengok rumah saya. Rumah ni dibuat, dibina pada tahun 1952. Arwah Tok Wan saya, mak saya cerita lah, arwah Tok Wan saya pergi sendiri dekat hutan, pergi pilih sendiri pokok tu. Menurut cerita mak dan mak cak saya semua ni, pak su saya, mak tia saya kata, pokok tu sebatang lah. Tapi orang dulu boleh buat sebiji rumah tu. Lepas tu dibuatlah rumah itu di Tasik Gelugong. Dan sebagai tempat untuk arwah tok saya ajak mengaji Quran. Tok Wan saya ni dia bukan orang agama, dia orang politik. Dia UMNO. Tapi dia satu orang yang suka membaca buku lah, arwah Tok Wan ni. Tapi arwah tok dia orang agama, dia memang keturunan orang alim lah. Arwah Tok Wan bukan, Tok Wan dia lebih pada orang-orang, dia main orang luar. Arwah Tok Wan saya ni, Tok Wan ayah dia itu main daripada India. Tok saya Melayu asli. Arwah tok saya Ajah Salma, menikahlah dua orang mereka bertemu kat sini. Seorang mamak, seorang Melayu asli. Tu orang tanya saya, ustaz Melayu ke mamak? Saya campur dua-dua kot. Kan? Arwah tok saya dia keturunan belah-belah Pondok Pokok Senar, orang tahu lah. Okey, macam tu. Lepas tu buatlah rumah ni pada tahun 1952. Lepas tu di Tasik Gelugong, Mentambangan. Tanah sendiri kau? Bukan ustaz, tanah orang. Lepas tu bila kita tanah orang, bila tahun lepas 2019, bila anak cucu pada tuan tanah telah besar dan bekerja, yalah, tak salahkan mereka lah, mereka pun nak tuntut lah kan, tanah mereka kan. Maka mereka tuntut lah nak duduk balik tanah mereka. Maka kami terpaksa keluar daripada tanah tersebut tu dan pindah balik kepada tanah kami sendiri. Ini baru tanah sendiri lah yang kami buat kebun ni. Ini memang tanah sendiri. Jadi apa yang kami buat adalah kami angkat rumah ni. Bukanlah angkat macam puzzle ustaz. Kami pelekang satu-satu dan kami pasang balik kat sini balik. So dia berdiri balik lah. Seperti mana yang dekat tapak lama tepi jalan tu. Jadi kat sini balik. Ini memang tanah sendiri tu. Ada tanah sendiri sebenarnya. Cuma zaman dulu kan Tok Wan rapat dengan arwah owner tanah tu. Maka dia pun nak duduk sekali. Tu saja isu dia. Tu kemudian bila berlaku arahan tersebut untuk pindah tu, makan kos yang besar lah tuan-tuan. Bila makan kos yang besar, ayah saya dah dia tak kerja dah kan, dah tua dah. Maka saya lah anak yang bekerja besar sikit pun, bukanlah besar dah, cikgu kan. Maka saya lah ambil tanggungjawab untuk tanggung kos pindah rumah tu. Rumah ni lah. Maka bila saya ambil tanggungjawab itu, maka
makan modal banyak lah sikit kan. Dan saya pun tak mampu lah. Saya duduk dengan mak ayah saya sekarang, dengan anak isteri saya. Tapi saya buat bilik asing lah. Saya dulu tunjuk jauh. Okay, itu cerita dia. Kadang-kadang ada orang tanya, apa ustaz dah tua-tua duduk dengan mak ayah lagi, kesian kat anak isteri. Bukan, saya tak mampu lagi. Pasal duit saya semua saya dah buat rumah untuk mak ayah saya dulu. Untuk saya buat bilik dulu asing. Saya buat kat isteri dengan anak saya macam tu lah. Tunggu sat sampai abang stabil sikit lagi, kita beli rumah kita pula. Sekarang ni kita buat kat mak ayah dulu. Tu cerita dia. Sebab dulu saya duduk macam tu lah cerita dia. Ya, untuk menangkis fitnah lah. Kalau orang tanya, apa tua-tua duduk dengan mak ayah lagi kan. Bini ada. Bukan, cerita dia saya asingkan lah. Segala toilet semua saya tutup asing. Kami duduk bilik. Tapi berkembang dengan rumah yang saya buat untuk mak ayah saya ni, yang saya pindahkan. Makan kos tinggi kat tuan-tuan. So kita nak perata tanah, nak penaik baru, nak pindahkan, nak tambah batu-batu kat bawah. InsyaAllah. Tuan-tuan doakanlah rezeki saya murah. Nak fikir rumah sendiri pula ni. So anak pelan besar kan. Kan ada sebilik ya. Tuan doakan. Tu dilema saya sekarang. Cerita kat tuan-tuan live mana boleh cerita, saya ikut. Okey, insya-Allah terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih Ustaz Karim Fitri menonton. Terima kasih. Insya-Allah. Assalamualaikum.